Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita mulakan berita pada hari ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, saya ingin ucapkan jutaan bilion terima kasih kepada semua yang sudah subscribe channel kita ini. Bagi yang belum, saya mohon belas kasihan daripada anda untuk tekan butang subscribe, like dan share serta komen. Impian kita pada penghujung tahun 2023 kita akan dapat 500,000 subscriber untuk channel kita ini, supaya kita boleh menjadi suara rakyat yang cukup kuat boleh didengar oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan menteri-menterinya. Kerana itu saya mohon bantuan daripada anda, tekan butang subscribe, like, share dan komen. Tekan butang subscribe, tekan butang join dan sila join bersama dengan channel kita ini. Saya alu-alukan anda untuk join kerana bermula pada tahun depan kita akan keluarkan merchandise, kita akan mula keluarkan goodies, souvenir, stickers dan bagai-bagai lagi untuk kita bagikan kepada semua member yang terpilih yang bertuah. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, besok 19 hari bulan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan diuji buat kali pertama sama ada dia benar-benar ada keabsahan sebagai Perdana Menteri atau tidak. Sekiranya tidak, sudah kita selalu cakap tentang positif kan, kali ini kita cuba korek, kita kopek satu persatu apa risiko yang bakal terjadi kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim sekiranya esok beliau didapati kalah, tidak ada keabsahan, dia kalah dan terpaksa digulingkan sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, risiko besar bagi Datuk Seri Anwar Ibrahim sekiranya besok dia kalah di dalam usul undi percaya. Pertama, pastinya 148 yang sedang yang sedang menyokong dia sebagai Perdana Menteri sekarang ini terpaksa untuk melepaskan jawatan untuk sekali lagi Perdana Menteri yang bakal menggantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim terpaksa untuk merombak sebuah kabinet dan membuat kabinet baru mengikut acuan Perdana Menteri yang akan menggantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sekiranya Datuk Seri Anwar Ibrahim kalah pada testing esok, pada ujian besar kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim besok. Kedua, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, Datuk Seri Anwar Ibrahim pun akan terpaksa meletak jawatan sebagai Perdana Menteri sekiranya beliau tidak mempunyai cukup majoriti, keabsahannya tiada. Maka dengan itu secara sendirinya, secara bermoral, Datuk Seri Anwar Ibrahim terpaksa untuk melepaskan jawatannya sebagai Perdana Menteri. Beliau terpaksa untuk menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk memberitahu kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bahawa dia tidak ada lagi majoriti dan dia tidak ada lagi sokongan sebagai Perdana Menteri dan dia harus untuk meletak jawatan sebagai Perdana Menteri. Sekiranya ini berlaku, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, boleh jadi ini adalah pengakhiran kepada riwayat impian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri yang panjang di dalam Malaysia. Boleh jadi inilah riwayat akhir kepada gabungan Barisan Nasional Pakatan Harapan, GPS, GRS, PKDM, PBM, calon bebas dan semua yang terlibat di dalam Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerajaan Perpaduan Malaysia ini yang telah diberikan idea atau buah fikiran daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan juga Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, apa pula akan jadi kepada ekonomi negara sekiranya Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba-tiba kalah
lagi di dalam undian tersebut. Pastinya kita dapat jangka, kita boleh ramal sudah yang bakal berlaku, iaitu ekonomi negara Malaysia akan terus terkejut sekali lagi. Dan bagi kamu yang ada saham banyak, sedang main di pasaran saham, cepat-cepatlah jual. Nanti akan tiba-tiba merundum itu. Itu andaian saja ramalan kita. Seperti mana ketika Anwar Ibrahim baru naik angkat sumpah sebagai Perdana Menteri, tiba-tiba semua saham melonjak naik. Mata wang Malaysia meningkat dengan luar biasa. Tapi kali ini tuan-tuan dan puan-puan, kalau Anwar kalah, ekonomi juga mungkin akan ikut kalah. Mungkin saja, kita belum tahu lagi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, paling teruk ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan 148 ahli parlimen berada dalam keadaan yang bahaya kalau tiba-tiba Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak ada keabsahan esok. Paling penting adalah 29. Paling penting adalah kabinet dia lah. Kalau saya tidak silap, termasuk Datuk Seri Anwar Ibrahim, semuanya 28 atau 29 jumlah menteri dalam kabinet sekarang. Paling penting, kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim kalah esok, semua mereka akan letak jawatan serta-merta. Tak ada lagi mainan. Janganlah jadi seperti Perdana Menteri yang dulu-dulu itu, yang walaupun sebenarnya sudah jelas kelihatan tiada lagi keabsahan, tiada lagi majoriti, tapi tetap mempertahankan dengan pelbagai cara, dengan pelbagai alasan, dengan pelbagai teknik untuk melambatkan, untuk hold parlimen supaya tidak bersidang dan macam-macam lagi yang dilaksanakan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita berdoalah bagi penyokong-penyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, siapapun, saya pun, walaupun saya bukan sokongan Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya tidak pernah undi Datuk Seri Anwar Ibrahim, terus terang. Sebab saya bukan di Parlimen Tambun. Saya mengundi bukan di Parlimen Tambun. Jadi saya tidak pernah sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, mengundi dia lah maksud saya. Tidak pernah. Jadi saya tetap berdoa untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat mempertahankan. Kerana apa? Kerana saya sudah bosan dengan ketidakstabilan yang tukar. Ekonomi Malaysia jadi bengong. Jadi saya berdoa semoga Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat majoriti yang cukup. Malah saya doakan supaya lebih daripada 2/3. Kenapa? Supaya politik Malaysia stabil. Itu saja. Bukan kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim itu Perdana Menteri, pakcik saya kah, makcik saya kah, abang sepupu kah, apa bukan. Dia bukan jiran saya juga. Malah Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak pernah bagi saya 1 sen pun wang. Jadi jangan kamu salah faham, dia ni barualah, dia ini apa macam-macam lah, anjing suruhan Anwar lah. Bukan. Tidak. Anwar tak pernah bagi saya sesen pun, tak pernah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau dia menang, bagus. Saya doakan dia menang, dapat majoriti yang besar. Kerana satu saja alasan saya ialah supaya politik Malaysia stabil, supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim tetap kekal menjadi Perdana Menteri sehingga tamat tempoh. Kita berikan peluang kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk membuktikan kebolehannya bersama dengan menteri-menteri kabinetnya. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye Malaysia.